Assalamualaikum, nama saya Anissa binti Jabir, nombor matrik 17 DIB 18F2050 dan saya adalah presenter yang pertama. Hai, Assalamualaikum. Saya Fatih Elisa binti Abdul Fattah, nombor matrik 17 DIB 18F2056. Saya adalah pembentang yang kedua. Hai, saya Nur Syuhada binti Sulaiman, matrik 17 DIB 18F 2044. Saya pembentang yang ketiga. Seterusnya, saya Muhammad Ahmad Daniel bin Muhammad Effendi, nombor matrik 17 DIB 18F2066 selaku pembentang yang terakhir. So hari ini kami akan membentangkan mengenai dengan Syariah Governance Framework. Yang pertama adalah introduction. Tadbir urus syariah ni adalah penting bagi kestabilan sistem kewangan Islam. So perlembagaan kerangka tadbir urus syariah ni yang kukuh dia memperkuatkan lagi memperkuatkan lagi keyakinan masyarakat terhadap integriti, pengurusan dan juga operasi perniagaan institusi kewangan Islam. Kerangka tadbir urus syariah ni juga dia adalah untuk institusi keuangan Islam yang diperkenalkan pada tahun 2011 dan dia telah memainkan peranan penting dalam menyokong perkembangan industri keuangan Islam di Malaysia secara teratur. Kerangka tersebut telah menyebabkan perlembagaan struktur pemerintahan, dasar dan proses untuk mempromosikan lagi pematuhan syariah dalam operasi keuangan Islam. So berdasarkan draft pendedahan tadbir urus syariah ni, dia ada 5 dimensi pengungkapan syariah diidentifikasi untuk menjelaskan amalan tadbir urus syariah untuk IB, iaitu jawatan kuasa syariah, pengurusan risiko syariah, kajian syariah dan audit syariah serta ketulusan dan pendedahan. Seterusnya saya serahkan kepada presenter yang kedua, Fatih Elisa, silakan. Seterusnya saya akan membentangkan berkenaan dengan objektif of Syariah Governance Framework. Okey, yang pertama ialah untuk menyatakan jakaan bank terhadap struktur proses dan pengaturcaraan tadbir urus syariah IFI. Seterusnya yang kedua, untuk memberi panduan secara komprehensif kepada lembaga, jawatan kuasa syariah dan pengurusan IFI dalam melaksanakan tugasnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan syariah. Yang ketiga, untuk menggariskan fungsi yang berkaitan dengan tinjauan syariah, audit syariah, pengurusan risiko syariah dan juga penyelidikan syariah. Seterusnya, slide seterusnya. Okey, seterusnya ialah pematuhan syariah dan fungsi penyelidikan. Okey, yang pertama ialah lembaga jawatan kuasa pengurusan risiko. Yang kedua ialah lembaga. Tugas lembaga ialah untuk mengawasi keseluruhan terhadap struktur tadbir urus syariah dan juga pematuhan syariah. Seterusnya ialah lembaga jawatan kuasa audit. Dan keempat ialah jawatan kuasa syariah yang mana bertanggungjawab untuk mengawasi terhadap perkara yang berkaitan dengan syariah. Seterusnya yang kelima ialah manajemen ataupun pengurusan untuk memastikan pelaksanaan perniagaan dan operasi sesuai dengan prinsip syariah. Seterusnya untuk memberi sokongan yang diperlukan daripada jawatan kuasa syariah. Yang keenam ialah fungsi. Okey, fungsi kawalan pengurusan syariah risiko syariah ialah untuk mengenal pasti, ukur, pantau, laporkan, kontrol risiko ke atas ketidakpatuhan syariah. Fungsi seterusnya ialah fungsi semakan syariah yang mana untuk mengkaji operasi perniagaan secara berkala untuk memastikan pematuhan syariah. Yang ke-8 ialah fungsi penyelidikan syariah yang mana dilakukan untuk menyelidik syariah yang mendalam sebelum diserahkan kepada jawatan kuasa syariah. Dan yang terakhir ialah fungsi audit syariah yang mana untuk menyediakan penilaian bebas dan jaminan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan kepatuhan IFI dengan syariah. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang yang ketiga. Saya akan membentangkan tentang isu of Syariah Government Framework. Ya, di sini ada antara tiga isu yang telah dinyatakan. Antaranya ialah Syariah Government Framework menjadi lebih penting kepada
Islamic financial institution dapat dilihat pada risiko tambahan seperti risiko ketidakpatuhan syariah dan bahawa pendeposit mudharabah tidak dilindungi kerana pembahagian risiko sehingga menduga bahawa Islamic financial institution sangat memerlukan syariah government framework yang sesuai. Okey, yang kedua pula, isu-isu yang menarik dan penemuan menunjukkan bahawa Islamic financial institution merasakan bahawa syariah government framework tidak hanya relevan tetapi perlu untuk memastikan bahawa jawatan kuasa syariah menjaga pintu operasi perniagaan Islamic financial institution. Ini telah menyediakan jalan bagi para ahli syariah untuk secara aktif berpartisipasi dalam fungsi kawalan pengurusan risiko syariah, fungsi kajian syariah, fungsi pendidikan syariah dan terakhir fungsi audit syariah. Dan yang terakhir adalah kurangnya kebebasan kerangka takbir syariah dari pengaruh pengurusan. Ini kemampuan syariah government framework untuk membuat keputusan tanpa ada pengaruh atau paksaan dari pihak pengurusan. Jawatan kuasa syariah hanya dapat menyatakan pendapat yang menghasilkan resolusi atau memberi keterangan ahli tetapi tidak memiliki kewenangan hukum untuk memastikan bahawa pengurusan mematuhi ketepatan ini. Dan yang terakhir, seterusnya. Yang terakhir adalah conclusion. Kerangka tadbir urus syariah di bank-bank Islam terpilih dan amalan semasa dasar SJF Bank Islam bermanfaat bagi IFI Malaysia untuk peningkatan SJF dalaman mereka. Itu sendiri mewujudkan bahawa amalan terbaik dalam pemerintahan syariah. Ini memenuhi kriteria bahawa amalan terbaik SJF mungkin berasal dari sistem pemerintahan syariah dengan